Nanti untuk proper saya akan bagi salam semula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan pergi kepada tajuk perlembagaan Malaysia. Okey, topik perlembagaan Malaysia ni dan kalau kita lihat dalam buku teks LP pengajian am semester 1, ianya berada dalam topik 3 dalam topik 3 dan muka surat 17. Okey. Dalam slide ini menunjukkan antara garis kasar apa yang kita akan lihat dalam topik 3 perlembagaan daripada 2.1 perlembagaan secara umum sehinggalah kepada 2.7 iaitu kepentingan perlembagaan. Dalam topik ini ada yang berkemungkinan keluar dalam soalan struktur dan ada yang berkemungkinan keluar dalam soalan esei. Sebagai contoh kita tengok kebebasan asasi, agama bagi kerajaan persekutuan, bahasa kebangsaan, sistem pemerintahan Tajuk subtopik ini dari 2.62 hingga 2.6.5 biasanya boleh digubal oleh penggubal soalan dan dijadikan dalam bentuk soalan esei dan dikaitkan dengan masyarakat berbilang bangsa di Malaysia dan juga dia boleh dikaitkan dengan bagaimana untuk membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Kita kena ada satu pandangan tentang apa yang mungkin keluar. Kita kena ada prediction juga, andaian-andaian, ramalan-ramalan apa yang mungkin keluar dalam peperiksaan STPM apa kita belajar satu-satu tajuk. Okey, seterusnya kita pergi kepada perlembagaan secara umum. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan? Okey, bila kita kata perlembagaan ialah undang-undang tertinggi. Kenapa undang-undang tertinggi? Kerana perlembagaan adalah satu dokumen yang akan menjadi rujukan kepada pemerintah dan menjaga keadilan dan kebajikan rakyat. Ianya merupakan perlembagaan bertulis. Okey, bila kita masuk undang-undang tertinggi di sini, maksudnya ianya merupakan undang-undang bertulis yang mengatasi undang-undang lain yang digubal di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri. Dan apa juga undang-undang yang digubal di peringkat negeri tidak boleh bercanggah dengan undang-undang di peringkat persekutuan iaitu perlembagaan Malaysia. Itu sebab dikatakan tertinggi. Dan ianya menjadi panduan kepada pemerintah bagaimana untuk memerintah. Kita tahu bahawa sebelum ini kita dah lihat tentang fungsi kerajaan, bentuk kerajaan Malaysia. Bentuk kerajaan Malaysia, kerajaan apa? Demokrasi berparlimen. Dan bagaimana sistem demokrasi berparlimen itu dijalankan, diuruskan oleh pemerintah adalah berdasarkan perlembagaan. Sebab itu dalam perlembagaan telah menetapkan kita ada dewan. Dewan yang tidak redundant dari segi tugasnya. Setiap satu dewan tu ada tugas yang tersendiri. Sebagai contoh kita ada dewan eksekutif yang menjalankan kerja. Di bawahnya ada kabinet, ada menteri-menteri kabinet. Okey, dewan perundangan, di bawahnya kita ada Di bawah dewan perundangan kita ada apa? Dewan negara dan dewan rakyat, yang akan menggubal perlembagaan, meminda perlembagaan, meluluskan perlembagaan, Dan seterusnya kita ada majlis kehakiman. Majlis kehakiman dia tidak bercampur aduk dengan majlis perundangan sebab ianya merujuk kepada mahkamah-mahkamah yang akan menjalankan tugas untuk mentaksir undang-undang dan untuk melaksanakan undang-undang yang telah digubal di peringkat dewan apa? Perundangan. Jadi kita ada 3 dewan.
Dan di atas daripada semua itu, semua dewan ni yang paling tinggi kuasanya adalah Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara Malaysia. Jadi semua itu dihuraikan dihuraikan ya dalam Perlembagaan Malaysia. Sebab tu dia kata perlembagaan sebagai panduan kepada pemerintah, ya. Okey, dan yang ketiga, perlindungan dan jaminan kepada rakyat. Apa maksud perlindungan dan jaminan kepada rakyat? Jaminan di sini bermaksud setiap orang mendapat hak yang sama. Hak untuk apa? Contohnya yang kita sekarang buat, hak untuk mendapat pendidikan tanpa mengira kaum, ya, tanpa mengira agama, budaya dan sebagainya. Semua mendapat hak yang sama. Hak untuk memiliki harta. Okey? Hak untuk apa lagi? Mungkin buka bisnes, memajukan diri. Hak untuk mendapat keadilan sosial. Contohnya, seseorang itu tidak akan didakwa bersalah sehingga dia dibuktikan bersalah. Itu tujuannya kita ada Dewan Perundangan, kita ada Dewan Kehakiman. Ya, mahkamah yang akan menentukan. Katalah awak ditangkap di bawah, awak disyaki, ditangkap di bawah Akta 302 Kanun Keseksaan yang akan dijatuhi hukuman gantung mandatori kerana disyaki awak membunuh contohnya, kan. Tetapi awak tidak akan terus dijatuhi hukuman bunuh gantung sampai mati sehinggalah awak dibuktikan bersalah dengan tuduhan tersebut. Itu yang dimasukkan jaminan kepada rakyat mendapat keadilan. Keadilan dari segi hak asasi dia. Mendapat pendidikan, mendapat perlindungan, ya, mendapat memiliki harta, ya, jaminan dari segi keselamatan. Itulah dia yang terkandung dalam perlembagaan. Okey, seterusnya keempat, perlembagaan bertulis yang tidak bertulis. Apa maksudnya? Perlembagaan bertulis, perlembagaan adalah perlembagaan yang bertulis. Yang tidak bertulis ini biasanya adalah undang-undang adat. Okey, undang-undang adat. Contoh, kalau kita tengok majlis perkahwinan, kan, dia ikut adat sebenarnya. Banyak adat Hindu. Tak ada dalam perlembagaan kata kena bersanding lah, kena hantar-hantaran lah, tak ada, kan. Ini maksudnya ini tidak termasuk dalam perlembagaan. Itu masuk undang bertulis. Yang ada adalah undang-undang bertulis. Dia mesti bertulis. Mesti diwartakan. Itu masuk perlembagaan. Mempunyai ciri keluhuran. Apa maksud keluhuran di sini? Keluhuran maksudnya luhur. Sesuatu yang suci. Sesuatu yang tinggi nilai dia. Ya? Dan kita kena menghormati perlembagaan kerana ianya suci dan tidak boleh dipertikaikan oleh sesiapa pun. Ya? Sebab tu untuk memperincikan perlembagaan ni kita ada pula rukun negara. Rukun negara. Pertama, rukun negara kita apa? Percaya kepada Tuhan. Kedua apa? Apa lagi yang kedua? Percayaan kepada raja dan negara. Yang ketiga apa? Keluhuran perlembagaan. Empat? Kedaulatan undang-undang. Ya, yang kelima? Kepastian dan kesusilaan. Okey, betul. Jadi yang keempat tu undang-undang, apa juga undang-undang yang digubal, katalah digubal di peringkat Dewan Undangan Negeri, tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Jika bercanggah, ianya akan terbatal dengan sendirinya. Okey, itulah yang dimasukkan di sini mempunyai sifat ketertinggian dalam perlembagaan. Ya, perlembagaan adalah sesuatu yang tertinggi. Jadi tidak ada mana-mana kuasa pun boleh mempertikaikan apa yang ada dalam perlembagaan, dan jika ada undang-undang yang digubal bercanggah dengan perlembagaan, secara automatik undang-undang tersebut akan terbatal dengan sendirinya. Okey? Dan perlembagaan ini bukanlah kitab, bukan kitab Al-Quran, bukan kitab Taurat, Zabur, Injil, ya. Bukan kitab, ianya masih boleh dipinda, maksudnya masih boleh diubah, ya, dengan sebab ataupun tujuan tertentu, dan lagi satu dengan cara tertentu. Cara ni nanti kita akan tengok dalam bab cara-cara pindaan boleh dibuat, ya, bagaimana cara-cara pindaan perlembagaan boleh dilakukan,
Ya, ada beberapa cara. Yang ini awak kena tahu. Biasa yang ni bagian cara-cara ni akan keluar dalam soalan struktur. Ya, katalah berikan 2 cara. Bagaimana perlembagaan boleh dipinda. Sebagai contoh awak kena jawablah satu, perlembagaan boleh dipinda jika ianya mendapat 2/3 undi dalam Dewan Parlimen contohnya. So baru boleh dipinda. Boleh diguna pakai dengan ada lagi caranya selepas itu. Ya, perlu dibacakan di Dewan Perundangan, bacaan kali ketiga, lepas tu disetujui, dituliskan, ditafsirkan oleh mahkamah, kemudian hantar Dewan Negara, kemudian hantar pula Dewan Rakyat, kemudian hantar lagi Dewan Negara, last kali baru diluluskan dan diwartakan dengan pemahsyuran oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Bila kita belajar bab perlembagaan, dia nampak agak teknikal sikit, ya, teknikal sikit, tapi kita kena mendalaminya bagi tujuan membentuk diri kita menjadi warga Malaysia yang berpengetahuan dan berprihatin terhadap sistem pentadbiran negara kita, undang-undang negara kita, ya, di samping untuk menjawab peperiksaan. Ya, kalau dalam tingkatan 5 tidak diuraikan secara detail, tapi dalam tingkatan 6 ini awak akan lihat secara detail apakah isi-isi yang ada dalam kandungan perlembagaan. Namun begitu tidaklah sedetail jika awak nanti berkeinginan atau berhasrat untuk mengambil kos undang-undang di universiti. Ya. Siapa yang nak jadi peguam, mereka kena hafal ni Perlembagaan Malaysia, kena beli satu buku. Buku tu ada jual kat mana-mana, kat pasar raya besar lah. Ya. Buku tentang Perlembagaan Malaysia. Ya. Kena baca, kena jadikan kitab, kena ada dalam pemikiran awak, ada dekat hujung jari. Sebab apa? Awak nak berhujah nanti, awak perlukan undang-undang ini semasa berhujah dalam mahkamah, ya, sebagai peguam bela ataupun peguam cara. Ya, okey, alright. So ini adalah perlembagaan secara umum. Okey, ini adalah tadi yang saya bincangkan tentang konsep ketertinggian, ya. Apa maksud tinggi, undang-undang yang tertinggi, bercanggah undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan dianggap terbatal. Parlimen tidak boleh meluluskan undang-undang yang bercanggah. Maksudnya kalau di peringkat Dewan Undangan Negeri, contohnya di Selangor, Dewan Undangan Negeri, bawah Parti Pembangkang buat satu undang-undang tentang COVID lah, ya, SOP baru, dan dianya tidak boleh diluluskan, ya. Dan mahkamah pula berkuasa membatalkan undang yang bercanggah. Dan Yang di-Pertuan Agong tidak boleh mengatasi perlembagaan. Apa maksudnya Yang di-Pertuan Agong tidak boleh mengatasi perlembagaan? Apa yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan, Yang di-Pertuan Agong kena follow. Walaupun Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara Malaysia. Sebagai contoh lah, ya, bila kita pelajar pra-universiti, kita kena ambil contoh-contoh semasa. Contoh, undang-undang darurat yang diisytiharkan oleh Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri siapa sekarang? Siapa Perdana Menteri sekarang? Yassin. Sebutlah elok-elok. Yang Ahmad Muhammad, Datuk Seri Muhyiddin Yassin. Ejaan pun kena betul tu kan. Dia dah ada ejaan baru, Muhyiddin Yassin kan. Betul je. Bagaimana Perdana Menteri boleh mengisytiharkan darurat kepada seluruh negara? Okey. Dengan mendapat persetujuan daripada Yang di-Pertuan Agong. Baru boleh isytiharkan darurat. Dan bagaimana darurat ni boleh diisytiharkan? Perlu dirujuk kepada Perlembagaan Malaysia. Okey, apakah situasi yang membolehkan darurat diisytiharkan? Okey, salah satu daripada situasinya ialah bencana alam. Ya, jadi COVID yang melanda satu Malaysia ni dianggap sebagai satu bencana alam yang dahsyat, yang memudaratkan, ya, kesejahteraan, kesihatan rakyat. Jadi sebab itu adalah salah satu sebab mengapa darurat boleh diisytiharkan. Ya, bukannya Muhyiddin Yassin isytiharkan darurat supaya parlimen tidak boleh bersidang. Ya, tapi baru-baru ini
Parlimen telah dibuka semula. So awak kena tahu benda ni semua ya, kena peristiwa yang berlaku dalam negara kita kena tahu. Madam dah bagi tahu, tengok Ashrul Awani. Tengok Ashrul Awani, Twitter, jangan tengok FB. FB tak ada maklumat apa pun dalam tu. Hiburan je yang banyak kan, viral. Viral sana, viral sini, gosip sana, gosip sini. Tengok Twitter, tengok akhbar, kalau tak nak beli akhbar, tengok akhbar apa ni online. Okay? Lepas tu awak boleh belilah Dewan Masyarakat atau Dewan Siswa, ambil tahu apa yang berlaku dalam negara. Jadi apabila darurat tidak membolehkan parlimen bersidang, tapi baru-baru ni parlimen bersidang. Okey, siapa boleh beri pandangan kenapa parlimen bersidang? Maksudnya parlimen dibuka dan membolehkan ahli Dewan Rakyat semua berkumpul dan berbahas. Jadi bagaimana parlimen boleh bersidang? Saya boleh jawab. Bagaimana parlimen boleh bersidang? Adakah darurat telah ditamatkan? Itu persoalan-persoalan yang kena difikirkan. Catatlah, catat ya. Okey. Dan parlimen nak dibuka ataupun bersidang perlu juga mendapat yang perkenanian dari Tuan Agong. Kerana apa? Kerana darurat nak diisytiharkan pun perlu mendapat perkenan yang di Pertuan Agong. Okey. Ada soalan sampai situ? Ada? Ada soalan? Diam je, faham ke tidak? Faham tak? Boleh? So, hari ini kita lihat apa? Kita lihat perlembagaan Malaysia secara umum, konsep ketertinggian dalam perlembagaan. Okey, pindaan kita akan lihat dalam tajuk yang akan datang. Begitu juga dengan kandungan perlembagaan. Okey. Pindaan perlembagaan kalau kita tengok dia ni antara syarat-syarat pindaan yang boleh dilakukan kan. Kaedah pindaan, kemudian kaedah pindaan dan juga bagaimana pindaan itu boleh dilakukan, cara-cara dia ya. Okey. Yang ini Madam tak nak teruskan lagi pada hari ini sebab hari ini kita nak lihat pengenalan kepada perlembagaan sahaja. Okey. Dan Madam nak pergi seterusnya kepada contoh soal ya. Okey. Madam nak pergi kat sini. Okey, ini adalah contoh soalan STPM kedaulatan negara. Sebab tajuk ni kita dah tengok kan. Boleh nampak tak yang ni, kedaulatan negara ni? Boleh nampak tak? Boleh kan? Boleh, Madam. Boleh nampak, Madam. Okey. So tajuk dia di sini kemerdekaan yang dikecapi negara ialah di antara nilai kedaulatan negara pada hari ini. Okey? Rakyat. Rakyat dan kerajaan perlu memainkan peranan masing-masing untuk terus mempertahankan kedaulatan negara. Bincangkan 25 markah. Okey? Apa yang Madam nak pelajar-pelajar semua buat hari ini? Madam tak nak awak teruskan terus kepada esei sebab ini satu ilmu yang baru yang awak baru belajar, berbeza dengan karangan di peringkat SPM Bahasa Melayu dan Sejarah. Jadi apa yang Madam nak awak buat pertama ialah analisis soalan. Seperti semalam kan kita belajar analisis soalan. Okey, apa dia analisis soalan yang kena buat? Pertama, baca soalan.
Okey, kemudian tuliskan dekat sini apa dia isu dalam soalan, kehendak soalan, kata tugas dalam soalan dan skema jawapan. Skema jawapan ni maksudnya 2+1 atau 3+2. Okey, kenapa 2+3 atau 3+2 atau 1+4? Faham tak kenapa? Semalam dah bincang kan? Ataupun 5+0. Faham tak yang tu? Siapa faham yang tu? Skema soalan ni dia sama ada 1+4, so ada 5 idea atau 5+0, 5 idea ataupun 2+3, 5 idea atau 3+2, 5 idea. Boleh? Maksudnya idea utama ada 5. So 5 perenggan plus 1 pengenalan dan 1 penutup. So ada berapa perenggan? 7. 7 perenggan ya. 7 perenggan minimum ya. Okey, minimum. Boleh juga kalau kita nak buat ada masa yang lebih, idea tengah mencurah-curah, boleh juga awak buat 3+3. 3+3. So 3+3 jadi 6. 6 perenggan. 6 perenggan campur pengenalan 1, 7 campur penutup 1, 8 perenggan. Boleh juga, tak ada masalah. Ada soalan tak sampai situ? Ada tak soalan sampai situ? Ya. Kan ada yang 3+2, 2+3. Oh itu kalau macam ada 2 orang macam ni, rakyat dan kerajaan. So rakyat bagi 2, kerajaan bagi 3. Macam tu ke? Okey. Dia bukan orang kat sini. Ganti nama tu tak sesuai. 2 isu. 2 isu. So ini untuk pengenalan esei. Okey, awak tuliskan pengenalan esei. Dengar dulu ya, nanti saya buka untuk soalan. Pengenalan esei ni mestilah menegaskan kembali apa? Soalan. Jangan soalan tanya lain, awak buat pengenalan lain. Terus tak dapat makan langsung. Ya? Kosong terus nanti. Okey, idea dan huraian hujah. Okey, idea dan huraian hujah. Okey, di sini madam bagi siap-siap. Sebab ini satu benda yang baru untuk awak. Nanti dalam dah lama sikit, mungkin dah 3-4 bulan berada dalam semester 1 form 6 ni, madam tak bagi macam ni lagi. Madam terus bagi soalan, awak terus buat esei. Ini adalah sebagai latihan je dulu. Latihan untuk awak membuat analisis soalan, memahami soalan, kemudian mengenal pasti idea utama dan hujah. Okay, alright. Kalau kita tengok soalan tadi, okay, soalan ni, kemerdekaan yang dikecapi negara ialah di antara nilai kedaulatan pada hari ini. Okay, ini satu pernyataan. Rakyat dan kerajaan perlu memainkan peranan masing-masing untuk mempertahankan kedaulatan negara. Bincangkan. Bermaksud di sini ada 2 kehendak soalan. Kehendak soalan yang pertama, peranan rakyat. Okay, peranan rakyat. So madam letak 1.1 hingga 1.4. Awak boleh tuliskan 4. Apa peranan rakyat? Ini adalah idea utama. Ya, idea utama. Kemudian huraian hujah H1, H2, H3 ini adalah huraian hujah. Kenapa madam letak 3H? Kerana ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat-ayat ini perlulah menjawab soalan mengapa, kenapa, bagaimana. Apa dia? Ulang sekali lagi apa dia? Kenapa? Mengapa, bagaimana. Okey. Apa? Ya, apa dekat sini? Apa dekat peranan? Okey, tetapi bila huraian hujah menjawab mengapa, kenapa, bagaimana. Okey. So, ada 3. Kenapa 3? Markah untuk huraian 3. Markah penuh untuk huraian adalah 3. Campur 1. Untuk idea utama 4. 1 perenggan awak boleh dapat 4 markah jika isi dan huraian betul. Okey, kemudian kita pergi kehendak soalan kedua, iaitu peranan kerajaan. Untuk peranan kerajaan, madam bagi 3 idea. Apa idea dia? Okey, untuk hujah dia tetap ada H1, H2 dan H3. Maksudnya ayat 1, ayat 2, ayat 3 bagi menjawab kenapa dan mengapa, bagaimana. Kenapa, mengapa, bagaimana. Yang ini apa?
Okey, yang ni untuk menjawab apa. Okey. Alright. Boleh? Faham? Kemudian bahagian penutup menegaskan kembali apa yang telah dijawab dalam esei awak. Ya, sama ada beri rumusan secara ringkas ataupun memberikan satu harapan atau cadangan. Okey. Okey. Boleh baru boleh buka untuk soalan. Ada sembarang soalan? Ada soalan? Ada? Ada soalan? Tuliskan isu dia. Analisis dulu. Kena soalan? Kena soalan dia berapa? Kata tugas dia apa? Skema dia apa? Jangan lupa yang ini pengenalan ni satu markah. Kalau dengan isi ya. Dengan penutup. Jadi dia masuk dalam format. Yang ini jadi berapa? Kalau kita tengok tadi. Kalau kita tengok dekat sini. Madam siapkan ni berapa? 4 kan? 4 kan? Ni. Peranan rakyat ada berapa? Itu madam. 4 kan? So sini 4 perenggan. 4 perenggan. Okey, kemudian peranan kerajaan, madam buat berapa? Madam buat berapa peranan kerajaan? 3 kan? So untuk peranan kerajaan, so 3 perenggan. Okey, 3 perenggan. So 3 ini untuk ni, ini adalah untuk idea dan hujah. Idea dan hujah. Okey. Campur dengan format. Format berapa? 1 perenggan. 1 perenggan. Dan campur satu format ni, 1 perenggan, 2 perenggan lah. Maksudnya pengenalan dan penutup. So 2 campur 3 campur 4. 7, 8, 9. 9 perenggan. Kalau awak buat semualah macam ni. Ini maksimum. Kalau nak buat kurang, 5 campur 1 campur 1, 6 perenggan. Tapi sekarang ni sebab kalau awak buat semua ni, awak akan jadi 9 perenggan. 4 perenggan bahagian peranan rakyat. Okey, 3 perenggan bahagian peranan kerajaan. 2 perenggan, 1 penutup, 1 pengenalan. Dan keseluruhan akan jadi 9 perenggan. Okey, ada soalan? Saya buka untuk soalan. Ada soalan? Madam, jadi macam mana dengan soalan saya tadi? Soalan awak tadi apa? Semula, sekali lagi. Kan ada 2 isu kan, rakyat dengan kerajaan. So skema jawapannya kan madam kata 2 atau 3, 3 atau 2. Kenapa madam buat 4 tambah 3? Saya bela sikit. Kenapa buat 4 tambah 3? Okey, mudah je jawab soalan tu. Minimum dia 3 tambah 2 atau 2 tambah 3. Okey, kalau kita tengok isu dekat sini, apa isu dia? Okey, kita tengok isu dia, apa isu dia? Apa isu dia? Kedaulatan negara. Okey, isu dia yang ni kan. Ni dia yang saya bulatkan ni, kedaulatan negara. Okey, isu dia lah kedaulatan negara. Kendak soalan di sini ada 2, iaitu pertama peranan rakyat. Yang kedua peranan kerajaan. Betul semua? Betul. Kata tugas dia adalah bincangkan. Yang ni kata tugas dia. Okay. Dan skema jawapan dia yang minimum boleh 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. So tetap sama. Sama juga 5 kan? 5 perenggan. Ini yang minimum. Okay. Itu yang minimum. Alright. Tetapi dalam rangka ni, dalam rangka untuk latihan ni, madam bagi berapa? Bagi peranan rakyat 4. Okey, peranan kerajaan berapa?
3. Dah jadi 4 tambah 3, betul? Betul? Okey. Sebenarnya jawapannya dalam peperiksaan STPM yang ini, kejap ya, Madam nak ambil pen. Okey, yang ini adalah minimum requirement. Minimum requirement. Jika awak ada idea yang banyak, awak boleh buat lebih. Tapi tidak lebih daripada 350 ke 400 patah perkataan untuk satu esei. Tu yang saya buat anggaran. Kalau awak boleh buat 4 tambah 3 ni dah jadi 9 perenggan semua ni, akan jadi dalam 2 muka surat setengah. Tapi kita kena fikirkan juga masa. Masa yang diperuntukkan awak adalah 40 minit sahaja. Satu soalan kan. Minimum 40 minit. So apa yang awak kena buat, pastikan awak boleh tulis cepatlah. Awak dah buat garis kasar, dah buat ni semua. Ini semua kena buat dulu. Sebelum buat karangan, ini semua kena buat dulu. Okey, bahagian analisis ni. Ya. Bahagian analisis. Sekejap. Okey. Bahagian ni yang saya tanda merah ni. Ni. Bahagian ni sangat penting. Buat dulu. Buat dulu ni semua ni, buat dulu. Ini semua kena buat dulu. Bila dah ada ini semua dah dapat dah, okey, terus kepada isi-isi utama, senaraikan dulu. Tak perlulah dalam peperiksaan, tak perlulah senarai garis cantik-cantik macam ni kan. Buat rangka kasar lah, samalah macam di peringkat SPM pun. Cuma berbezanya di sini ialah awak ikut analisis ni. Okey? Dan lagi satu, apa beza dia lagi? Bila kita menjawab soalan esei di peringkat STPM, okey, kita ada idea utama kan, pandang rakyat. Idea utama ni perlu menjadi, okey ini idea utama kan, menjadi ayat pertama. Menjadi ayat pertama dalam setiap perenggan. Kalau awak tak masukkan ayat pertama dalam setiap perenggan, awak tak dapat markah. Kosong. Jadi, idea utama perlu menjadi ayat pertama. Ayat kedua apa? Siapa boleh beritahu? Ayat kedua apa? Siapa boleh respon? Ayat kedua yang mana? Ayat kedua akan jadi huraian. Inilah huraian 1. Ayat ketiga huraian 2. Ayat keempat huraian 3. Faham? Boleh? Boleh. Faham. Boleh? Bagus kalau faham. Then, yang ni nanti Madam akan hantar dalam Telegram ke WhatsApp ke. Awak siapkan ni. Pada hari Isnin, Madam nak tengok rangka kasar ni dah siap. Madam, Awak kena bentangkan ya. Okey, apa dia? setiap perenggan tu maksudnya ayat pertama tu memang kena tulis lah isi utama tu. Ayat pertama mesti isi pertama. Dalam esei yang penuh, lengkap. Tapi ini bukan esei lengkap. Ini macam bentuk point sahaja. Kenapa Madam bagi awak bentuk macam ni? Untuk sebagai latihan untuk menjawab soalan esei yang lengkap nanti. Sebab ini satu yang baru kan? Betul? Dalam SPM awak tak buat macam ni kan? Betul. Jadi ini sesuatu yang baru, ilmu yang baru. Jadi saya nak biasakan dulu awak. Awak buat dulu ni. Buat dalam bentuk point je dulu. Point sampai habis tu. Sampailah kepada penutup dengan pengenalan. Buatlah bentuk ayat. Sebab saya dah sediakan ruang kat sini kan? Penutup dan juga pengenalan, buatlah dalam bentuk ayat. Ni termasuk pengenalan. Mana tadi pengenalan? Sekejap. Yang ni. Ni kan pengenalan esei B ni kan. Buatlah bentuk ayat. Tapi untuk idea utama dengan huraian hujah ni buat bentuk point. Once semua dah mahir bahagian ni, baru saya akan proceed kepada penulisan esei yang lengkap. Okey? Boleh? Boleh. Boleh ya? So apa yang kita belajar hari ini sebagai rumusan? Hari ini kita lihat apa? Perlembagaan.
kita lihat. Okey, perlembagaan. Kita lihat perlembagaan. Apa itu perlembagaan kan? Okey, kita tengok perlembagaan mula dari sini tadi. Kita tengok perlembagaan secara umum. Kita tengok pindaan perlembagaan ya. Konsep ketertinggian perlembagaan. Pindaan perlembagaan belum sepenuhnya. Saya tak nak pergi banyak sangat. Okey, kita sampai sini ya. Apa dia perlembagaan, konsep ketertinggian perlembagaan, dan juga yang ketiga kita tengok bagaimana untuk menganalisis soalan dan juga mengenal pasti kehendak soalan dan skema dalam soalan. Kalau ikut cara-cara yang Maida ajar ni, insya-Allah boleh. Kelas 6 AK1 tahun lepas ada seorang ya, Intan Natasha nama dia. Dia dapat A solid. Satu-satunya pelajar kelas saya yang dapat A solid. Maksudnya bukan A tolak ya. A solid. Dia antara semua tingkatan dia dapat A. Awak boleh tanya dia macam mana cara dia belajar untuk dia buat peperiksaan penyaam. Semester 1 dia boleh dapat A. Ya. Yang lain tu adalah B ke C ke kan. Jadi kalau dapat C tolak, kena ulang. Ada juga yang dapat C ke dapat B nak ulang juga sebab nak dapat A. Boleh je. Bayar je RM50 tapi dia ianya akan menambah beban lah. Sebab semester 2 nanti awak nak ambil ulangan semester 1 dan dalam semester 2 nanti saya bagi tahu betul-betul dekat you all semester 2 silibusnya lebih susah. Sebab kita akan belajar 10 jenis graf. Bukan setakat graf sahaja, awak kena fahamkan petikan dan awak kena pindahkan petikan tu dalam bentuk graf yang lengkap. Dan ada juga esei yang kena buat. Masuk semester 3, pengajian am juga ada statistik. Awak akan ubah dalam bentuk graf ke dalam bentuk esei. Tetapi tak ada perkara yang susah dalam dunia ni once you ada komitmen dan I will guide you. Boleh? Hari ni saya tengok kehadiran agak mendukacitakan. 35 orang je, tak tahu apa jadi pada yang lain. Dan untuk hari ni saya rasa sampai di sini dulu dan saya stop recording. Dan jika ada soalan terakhir bolehlah tanya sebelum kita tamatkan kelas. Ada nak tanya soalan? Buka muka masing-masing. Ada pening lah. Suruh buka muka je semua. Cepat saya nak ambil gambar ni. Buka muka. Madam. Nak tanya kan, kalau contoh kita repeat paper kan. Lepas tu paper yang kita repeat tu pun kira macam tak dapat tinggi mana. Kalau kita nak markahnya first kita tu boleh ke macam tu? Buka lah muka tu dulu baru saya jawab. Kamera saya problem lah madam. Alah, belilah kamera lain. Buka lah muka masing-masing saya nak ambil gambar ni. Jawapannya, dia akan ambil markah yang tertinggi. Maksudnya awak katalah awak periksa SEM 1, awak ambil ulangan SEM 1. Ulangan SEM 1 tu result lagi teruk daripada peperiksaan SEM 1. So, dia akan ambil kiraan SEM 1. Faham? Faham tak? Faham. Terima kasih madam. Ya Allah, berkelubung dengan kain pelikat. Cepat nak ambil gambar ni. Nak ambil gambar, senyum. Kain pelikat tu buang, tak nampak gambar muka. Lagi muka, nak tengok muka lagi sekali. Aduh. Teruk no dengan kain pelikat ni. Kat sekolah boleh lawa-lawa. Okay, so Madam akan hantar ke ni ya tadi yang tadi tu dan you buat siapkan dan pada hari Senin saya akan panggil secara rawak untuk awak buat presentation apa yang telah buat hari ni sebelum kita pergi kepada pindaan perlembagaan. Boleh? Jadi yang kita rakam tadi, yang saya rakam tu saya akan masuk dalam YouTube saya. Awak boleh subscribe YouTube saya. Boleh tengok kat sana baliklah sebagai ulangan ya. Kat sana yang semester 1 tak banyak tapi yang banyak saya masukkan ialah semester 2 sebab semester 2 lebih susah dan juga bagaimana pelaksanaan kerja khusus pengajian am. Okey, kita tamatkan kelas sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan tahniah. Tahniah pada mereka yang hadir kelas hari ini. Okey?
Alright. Terima kasih, Madam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Sama. Terima kasih. Terima kasih, Madam. Hai, Fasiha.